Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama mengenali juadah negeri Kelantan. Air muka yang manis, air tangan orang Kelantan umpama pelaris yang melonjakkan namanya serata alam. Pengunjung tempatan dan pelancong luar negara suka berkunjung kemari berulang kali kerana terpikat dengan sikap ramah mesra, mek dan awal Kelantan, serta terpesona menjamu selera dengan beraneka juadah yang lazat, berkhasiat dan unik serta menarik. Terasa bagaikan bertemasya di surga dunia. Kerajaan Negeri Kelantan berbesar hati mempersilakan semua peminat juadah tradisi negeri Cik Siti Wang Kembang menikmati sajian istimewa kami dengan kupasan tersendiri yang dipercayai belum pernah dibongkar lagi kerana eksplorasi kita menyentuh aspek asal-usul, nama, resipi bermula, falsafah dan pengajaran di sebalik pembuatannya. Saksikan, pasti tuan-tuan terkesima. Ketupak tape beke cek mek tenge wo hulu dilebak akok gabe tahi kitik potong mokos nek ba one sen rupa putih saku cendol pak dikek wo tanjung paling ubikan. Mungkin ada yang masih ingat lagu Nasi Dagang yang dinyanyikan oleh Rosmarie Abdul Hamid sekitar tahun 80-an dulu. Pada mulanya, nasi dagang disajikan dengan satu sahaja lauk iaitu gulai darat ikan tongkol. Orang Kelantan panggil gula kunyit kuah ikan air. Zaman beredar, masyarakat Kelantan yang pemurah semakin kreatif mencipta bermacam-macam ramuan dan lauk untuk digandingkan dengan nasi dagang. Ada gulai udang, kari ayam dan kerutuk serati. Lauk sampingan pula ialah seperti telur rebus, acar timun dan sambal ikan selayang. Tahukah adik kakak, kisah di sebalik nasi dagang ni sangat menarik. Kalau menurut cerita orang dulu-dulu, nasi dagang gulai darat ikan air ni berkait dengan cerita romantis perkahwinan Puteri Linang Cahaya dengan Syed Jamaluddin Al-Husin atau lebih popular digelar Syed Husin Jamadil Kubra. Syed Husin Jamadil Kubra ni ialah waris bangsawan Kesultanan Delhi pada pertengahan abad ke-14 Masihi. Okey, mari sama-sama kita masak nasi dagang gulai ikan sambil mendengar cerita romantis. Sediakan 1 kilogram beras merah yang sudah ditus selepas direndam semalaman. Jangan bimbang, beras ni memang ada dijual di pasar. Selain itu, kita juga boleh gunakan campuran beras pulut dan beras biasa yang dipanggil beras jemah. Anggaran sukatan 1 kilogram tu boleh dinisbahkan dengan secawan beras pulut dan 3 cawan beras jemah. Bahan utama nasi dagang ialah beras pulut dan beras biasa yang melambangkan kesucian niat Raja Baru Basar menikahkan adindanya Puteri Linang Cahaya dengan Syed Jamadil Kubra dengan tujuan untuk menggembirakan tetamu istimewanya itu dan mengeratkan silaturahim dua empayar Islam. Bila wap dah pun keluar, itulah tanda nasi dah pun masak. Angkat nasi yang masih panas, masukkan ke dalam bekas dan siramkan dengan santan cair. Proses untuk mensebatikan beras jemah dan pulut dengan santan cair itu dinamakan arum. Proses ni juga melibatkan aktiviti mengacau ataupun koreh hingga santan dah sebati dan beras menjadi lembut secukupnya. Warna putih beras dan santan itulah lambang penyatuan cinta suci pengantin diraja. Pesan orang tua nak dapat rasa sebenar keenakan nasi dagang ni, santan tu mestilah diperah daripada 2 biji kelapa dan dibahagi kepada 2 bahagian, iaitu santan pekat atau disebut kepala santan dan satu lagi santan cair. Daripada cerita lisan yang meniti dari bibir ke bibir, pencipta resipi nasi dagang namanya Puteri Linang Cahaya. Siapakah Puteri Linang Cahaya? Baginda ialah adinda kepada Paduka Cik Siti Wang Kembang, pemerintah Tanah Seri Indah ataupun Serendah, sekebun bunga di selatan Kelantan. Kalau sekarang lokasinya di sekitar Kampung Kadok. Kenapa agaknya resipi istimewa ni dicipta oleh Puteri Linang Cahaya? Sebabnya adalah untuk meraihkan kedatangan rombongan mempelai diraja Syed Husin Jamadil Kubra bersama dengan adik-beradiknya Sharif Kamaruddin, Syed Majduddin dan Syed Thanauddin.
Rombongan tetamu kehormat itu disambut penuh mesra, beradab dan beradat kerana mereka bukan calang-calang gerangan. Oleh sebab itu, Puteri Linang Cahaya berhajat benar untuk menjamu suaminya dengan nasi dagang gulai darat yang penuh dengan falsafah dan pengajaran untuk dijadikan sebagai ilmu asam garam kehidupan kepada anak cucu kelak. Menurut cerita juga, Puteri Linang Cahaya ni adalah ahli makrifat. Baginda telah mendapat firasat tentang ujian yang ditempuh oleh rombongan Said Jamadil Kubra sebelum selamat berlabuh di kampung laut. Ramuan yang dimayang nipis berupa 10 ulas bawang merah, 5 ulas bawang putih, 3 batang serai dan halia sebesar 2 ruas jari adalah simbolik mengenang pengajaran yang menjadi rencah kehidupan yang dialami oleh rombongan para wali Nusantara dan keturunan Wan di Kelantan. Rencah tersebut dilazatkan dengan pedas kelat yang terbit daripada setengah sudu kecil halba, masin datangnya daripada segenggam kecil garam kasar dan manis daripada sesudu kecil gula pasir. Riwayat tradisional Kelantan merakamkan peristiwa sebelum sempat mendarat di kampung laut di Tumpat, rombongan Said Hussein Jamadil Kubra telah menghadapi ujian besar daripada Allah SWT. Garam dan gula yang larut dalam santan itulah falsafah kenikmatan bertawakal Said Hussein yang tawaduk berdoa kepada Allah SWT supaya diselamatkan. Lalu beliau berikrar akan mendirikan sebuah masjid sekiranya terselamat daripada tragedi itu. Masjid tersebut dikenali sebagai Masjid Kampung Laut. Okey, dalam keseronokan kita mendengar kisahnya, janganlah lupa semua ramuan tadi mestilah dimasak dengan teliti supaya nasi dagang lambat basi. Angkat nasi dagang yang sedang berasap, kita tuangkan pula santan yang dimasak tadi bersama bawang merah, halia dan halba ke atas nasi dagang dan gaulkan sehingga rata.